walaupun suatu ketika dulu menyakiti hati dia, menyakiti dia. Tengok, ini bergantung kepada keadaan lah. Perbahasan benda-benda seumpama ini tersebut dalam kitab-kitab tasawuf lah, banyak disebutkan. Macam mana cara kita nak membersihkan diri kita tu dalam kitab-kitab tasawuf. Kemudian hak ni mudah ni, lebih mudah dari segi mana? Dari segi lebih comel, lebih mudah. Dari segi apa? Semua orang boleh buat. Nak semaya saat ni satu hal juga tu, nak tumpu sepenuhnya tu, nak tumpu sepenuhnya dengan jiwa raga tu susah juga. Tapi kalau hak saat ni lebih mudah. Dengan sebab itu eloklah kalau kita baca hak saat ni, baca hak saat ni, lebih mudah. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita daripada cara Sayyidina Umar itu sebut itu, hak ni lebih mudah, lebih comel lagi. Maknanya dalam banyak-banyak kalau kita nak buat belakang boleh jadi tak ada. Kita boleh pilih. Kita pilih yang paling mudah, yang paling menguntungkan kita, yang paling senang. Itulah cara yang terbaik. Sebab kalau kita nak tengok hadis ni banyak, hadis saja ni pun padat dah. Tak usah tengok pada kitab-kitab lain, padat dah dalam hadis ni. Tapi dalam banyak-banyak tu mana kita nak pakai pula. Situlah kita nak kena pilih. Situlah kita nak kena pilih. Terutamanya kita orang yang sibuk. Kalau orang yang tidak sibuk tu, bolehlah dia baca belakang. Tapi kalau orang yang sibuk, dia boleh pilih ketika ni baca ni, ketika ni baca ni, atau utamakan yang mana-mana. Utamakan yang mana-mana. Serupa dengan ubat jugalah. Kalau ubat tu sebut bahan yang payah-payah, apa pasal kita nak ambil tu? Sedangkan ada pilihan lain, hak mudahnya. Sekeliling rumah kita pun ada. Hak tu ni nak ambil apa nama ni, nak ambil hati binatang itu, binatang ni yang mana kita pun tak aja tengok. Payah pula tu nak dapat pasal kita nak buat hak tu. Susah-susah ambil hak mudah. Hak mudah pun dia memberi kesan yang sama juga, faedah juga, tetap memberi faedah juga kepada kita asalkan kita melakukannya, membuatnya. Haddatsani adana qala Muawiyah berkata, Rabi'ah bin Yazid telah menceritakan hadis ini kepadaku daripada Abi Idris, daripada Uqbah bin Amir. Artinya hak tadi kan kita baca saat ni, Imam Abu Daud ambil daripada Ahmad bin Sa'id, dia tu ambil daripada Ibnu Wahab, dia ambil daripada Muawiyah. Sekat Muawiyah. Dalam sanad yang pertama tadi, Muawiyah tu ambil daripada Abi Uthman. Imam Abu Daud nak ceritanya Muawiyah ni dia tidak ambil daripada Abi Uthman sahaja, tapi ada lagi daripada orang lain. Daripada orang lain iaitu Rabi'ah bin Yazid. Rabi'ah bin Yazid ambil daripada Abi Idris, dan Abi Idris ambil daripada Uqbah juga, serupa dengan tadi. Itu tujuan Abu Daud, dia nak cerita dari segi sanadnya. Maknanya perawi dia ni tidak satu sanadnya, tidak satu saluran untuk sampai kepada Nabi SAW tu, walaupun kepada sahabat yang sama, tapi di tengah tu ada banyak jalan dia. Itu tujuannya. Dan ini lebih menguatkan hadis sesuatu hadis itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir lagi Al-Juhani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya tadi juga. Tapi dalam riwayat ni cerita ni tak ada sebut pasal jaga unta tu, tak ada sebut. Tapi pada ketika dia kata mengelokkan wuduknya tu, kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Pandangannya sambil kata lagu tu dia angkat ke langit. Faqala, lepas tu supaya hadis tadilah, dia supaya dengan hadis Muawiyah tadi, iaitu baca begini-gini. Sebab itulah sambil doa. Artinya ini mengikut setengah ulama-nya, dia kata doa tu kalau tengok ke langit pun tak apa, sebab kiblat doa tu ialah langit. Angkat ke langit, tak apa. Setengah ulama mengatakan tak payah tengok tu, kalau ada pun tengok tempat mana ada sebut tengok, angkat ke langit tu lah. Hak mana doa yang tidak sebut angkat pandangan ke langit itu, tak usah angkat lah. Sebab tangan ni sudah kita tadahkan ke langit. Ni kiblat doa, tapak tangan ke langit. Itu kiblat doa. Kiblat kita semaya Kaabah tu. Kiblat doa iaitu ke langit.
Dan adakah perlu menghadap kepada kiblat ni, kiblat orang kita sembahyang? Tidak mesti. Adakah lebih baik? Tidak mesti juga. Tidak mesti juga. Bahkan Nabi SAW selepas sembahyang dia paling daripada kiblat. Dia paling daripada kiblat. Dia tidak menghadap kiblat. Kira-kiranya kalau dia berdoa apa pun, sama ada angkat tangan kau, tidak angkat tangan kau, selepas pada sembahyang tu dia paling tu, dia tidak menghadap kiblat dah. Yang selalu dibacanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, umpamanya itu pun semacam doa juga tu. Ini tak mesti menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat pun boleh juga. Yang pentingnya kiblat dia tu ke langit. Kiblat dia ke langit. Yang kita angkat tangan kiblat ke langit. Dan orang-orang duduk amal itu bila sebut bala, Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' dan seterusnya itu buat gini. Terbalikkan tangan itu ke bawah, bukan ke atas. Itu sunnah Nabi SAW. Itu tepat, betul ada macam tu. Dan elok kita buat gitu. Cuma dalam sanad ini, dalam cerita ni dia tak ada sebut lah. Dia tak ada sebut asyhadu an la ilaha illallah, apa tu tak ada sebut. Babur rajul yusalli salawat bi wudu'in wahid. Ini bab seorang bersembahyang, beberapa sembahyang dengan wuduk yang sama. Yang ini dengan tidak mengambil wuduk yang lain, tidak berwuduk semula. Lepas tu Imam Abu Daud, seperti mana biasa kita sudah tahu dah cara dia. Mula-mula dia mari satu hadis yang menunjukkan Nabi SAW ni selalu ambil air sembahyang untuk setiap sembahyang. Inilah yang menjadi pegangan puak-puak Zahiri. Puak-puak Zahiriyah, ada air sembahyang kau, tak ada air sembahyang kau, kena ambil air sembahyang setiap kali nak sembahyang. Sebab dalam Al-Quran kata idza qumtum ila salah faghsilu. Bila nak sembahyang kena ambil air sembahyang. Lepas tu ni hadis ini di antara pegangan dia. Imam Abu Daud mari hak tu dulu. Lepas tu dia mari pula soal lagi hadis, pada hari Fatimah kan Nabi SAW sembahyang 5 waktu dengan hanya satu air sembahyang saja. Dia tidak ambil air sembahyang lain. Tidak ambil air sembahyang lain. Sama ada dia tu masih dia wuduk dengan satu wuduk, artinya dia tidak tidak batal lah air sembahyang. Dia makan apa-apa tak kira dah. Sebab ada juga khilaf akan datang, kita akan jumpa manakala makan makanan yang dimasak dengan api, tu kena ambil air sembahyang. Ada juga Nabi SAW ambil air sembahyang. Minum susu misalnya, susu unta terutamanya, ambil air sembahyang. Ni takkanlah dalam masa sehari tu dia tak ada buat benda tu semua. Walaupun begitu, tak ada dia ambil air sembahyang semula. Hanya air sembahyang mula-mula. Walaupun tak batal lagi air sembahyang, tapi ada beberapa perkara lagi yang mana jadi khilaf juga di kalangan ulama. Makan daging unta kah, ataupun gunakan sesuatu yang dimasak dengan api kah, tentulah takkanlah tak ada dalam sehari tu. Mana kena ambil air sembahyang semula. Ada hadis akan datang, kita akan jumpa. Tapi di sini diceritakan Nabi SAW tak ada ambil air sembahyang. 2 hadis. Biasalah tujuan dia nak cerita dalil bagi masing-masing imam itu. Orang yang mengatakan kena ambil air sembahyang semua untuk setiap kali sembahyang, mana dalil dia? Ni. Orang yang mengatakan tak perlu ambil air sembahyang semua, syaratnya ada air sembahyang, dia pegang dengan hadis yang kedua. Itulah dalilnya. Dan kedua-duanya adalah hadis yang kuat. Cumanya mengikut jumhur ulama, hadis yang pertama itu dia sudah mansukh. Sudah mansukh, dimansukhkan oleh hadis yang kedua. Mana di suatu ketika dahulu Nabi SAW buat gitu, tapi kemudian tidak. Walau bagaimanapun dalam hadis yang pertama tu kita tengok sahabat yakni Anas menceritakan, dia kata Rasulullah SAW ambil wuduk untuk siap sembahyang, tapi kami sembahyang, semua sembahyang tu beberapa sembahyang dengan satu wuduk saja, dengan wuduk yang sama.